Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni kita nak tengok aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Sistem hidrolik ni diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. Jadi contoh prinsip Pascal dalam kehidupan harian ialah jet hidrolik, brek hidrolik dan juga kerusi rawatan gigi. Kita tengok contoh yang pertama iaitu jet hidrolik yang biasanya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Kemudian sistem brek hidrolik yang digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang sedang bergerak. Kemudian kerusi rawatan gigi. Operasi kerusi rawatan gigi dihubungkaitkan dengan sistem hidrolik untuk melaraskan kedudukan pesakit sama ada tinggi ataupun rendah. Okey, kita tengok yang pertama macam mana sistem jet hidrolik berfungsi. Apabila ombuh kecil ditarik ke atas. Apabila tuas ni ditolak ke atas, jadi ombuh kecil ni dia akan naik ke atas. Jadi dia akan menyebabkan cecair disedut dari takungan melalui injap X yang terbuka. Cecair akan disedut daripada takungan ini melalui injap X ini yang akan terbuka. Kemudian pada masa yang sama, injap Y ni akan tertutup. Jadi cecair ni tak boleh masuk kat sini lah. Kita tengok contoh video kat sini. Kita tarik ke atas, injap X terbuka, injap Y dia akan tertutup. Okey, kemudian apabila tuas ni ditolak ke bawah, ombuh kecil ni kemudian dia akan ditekan ke bawah. Jadi ombuh kecil ni akan ditekan ke bawah. Kemudian dia akan menghasilkan tekanan, akan menghasilkan tekanan yang dipindahkan ke ombuh besar. So dia akan menghasilkan, so ditekan ke bawah, ombuh kecil ni menekan ke bawah dan dia akan pindahkan tekanan ke ombuh besar. Jadi apa yang berlaku pada waktu ini ialah injap X dia akan tertutup dan injap Q akan terbuka. So ini bukan injap Q tapi injap Y. So injap X ni tertutup, jadi cecair ni dia tak akan masuk ke takungan ni lah. Jadi dia akan pergi kepada silinder yang besar ni dan kemudian dia akan memindahkan tekanan ke silinder besar ni dan menyebabkan ombuh besar ni dia akan tertolak ke atas. Kita tengok contoh kat video kat sini. Dia tolak ke bawah, X tutup, Y terbuka. Kemudian dia punya ombuh ni dia akan naik ke atas. Okey, seterusnya apabila ombuh kecil ni dia turun naik banyak kali. So tuas ni kita tolak ke atas dan ke bawah banyak kali. Apa yang berlaku ialah ombuh besar ni dia makin lama dia akan makin tinggi. So, sebab apa? Sebab tekanan dipindahkan. Jadi tekanan tu akan menolak ombuh besar ni naik ke atas. Kemudian bila dah naik ke atas, so kita nak turunkan balik. Jadi macam mana kita nak turunkan? Jadi apabila beban hendak diturunkan, injap pelepas akan dibuka. So ini injap pelepas ni akan dibuka supaya cecair dapat mengalir balik ke dalam takungan cecair dan ombuh besar akan turun ke bawah. Jadi bila injap pelepas ni dibuka, cecair dalam silinder yang besar ni dia akan masuk balik ke dalam takungan cecair. So bila cecair dekat sini semakin berkurang, maka ombuh besar ni dia akan turun ke bawah. Okey, yang kedua kita tengok aplikasi prinsip Pascal dalam sistem brek hidrolik. Apabila injap brek dipijak, ombuh silinder induk dia akan ditolak. Apabila injap brek dipijak, ombuh silinder induk ini akan ditolak. Jadi bila ditolak, dia akan menghasilkan tekanan. Jadi tekanan yang dihasilkan akan dipindahkan melalui bendali brek silinder kecil pada setiap roda kereta. Jadi bila ditekan, ombuh silinder induk yang ditolak, jadi tekanan akan dipindahkan pada setiap roda kereta depan dan belakang ni melalui bendali brek dalam silinder kecil. Okey, kemudian apabila tekanan tu dipindahkan, apa yang berlaku ialah pada roda hadapan, so kat sini roda hadapan, ombuh kecil akan menolak ladang brek, lalu menekan pada cakra logam. Jadi ombuh kecil dia akan menolak ladang brek ni sehingga menekan kepada cakra logam. Jadi dia akan menyebabkan cakra logam ni dia akan berhenti. Okey, kemudian pada roda belakang pula, ombuh kecil akan menolak ladang brek
ke arah luar lalu menekan pada gelendong brake. So yang ini tekanan dipindahkan menyebabkan ombor kecil ni dia akan menolak ladang brake ke arah luar. So bila tolak ke arah luar dia akan menekan pada gelendong brake yang berada dekat luar sini. Jadi menyebabkan berlakunya geseran. Jadi geseran yang berlaku tu antara cakra logam dan juga gelendong brake dengan ladang brake menyebabkan putaran roda menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. So bila ditolak ladang brake ni keluar, menyebabkan berlakunya geseran di antara ladang brake dengan gelendong brake, menyebabkan putaran roda semakin perlahan dan akhirnya dia akan berhenti. Dalam brake hidrolik, tekanan dipindah melalui cecair dari pedal brake ke roda-roda kereta apabila pedal brake ditekan. Terdapat dua jenis brake dalam kereta, iaitu brake piring pada roda hadapan dan brake drum pada roda belakang. Apabila pedal brake ditekan, ombor kecil pada roda hadapan ditolak supaya bersentuhan dengan dua belah piring keluli. Daya geseran antara kasut brake dengan piring keluli boleh memperlahankan kereta. Apabila pedal brake ditekan, ombor kecil B pada roda belakang juga ditolak. Ombor itu seterusnya menolak sepasang kasut brake supaya bersentuhan dengan drum brake. Daya geseran antara kasut brake dengan drum brake boleh memperlahankan kereta. Okey, untuk aplikasi dalam kerusi rawatan gigi pula, dua injap solenoid digunakan dalam aplikasi ini untuk mengatur ketinggian kerusi. So ada dua injap solenoid. Kita akan tengok nanti dalam video apakah itu injap solenoid ni dan macam mana dia berfungsi. Jadi dua injap solenoid digunakan untuk mengatur ketinggian kerusi ni tadi. Apa yang berlaku bila kerusi ni nak ditinggikan ialah minyak akan disedut dari besin oleh pam. Minyak akan disedut dari besin oleh pam. Kemudian apabila butang pada konsol ni ditekan, maka injap solenoid dikendalikan. So dekat sini ada butang pada konsol ni ditekan, maka dia akan menyebabkan injap solenoid ni dikendalikan. So dia akan dibuka dan dia akan memintas minyak di dalam pam. So dia akan memintas minyak dalam pam dan dia akan menghantar minyak itu pergi ke silinder. Okey, kemudian silinder dia membolehkan tenaga hidrolik ni tadi diubah menjadi tenaga mekanikal yang menaikkan kerusi ke ketinggian yang diinginkan. Apakah itu tenaga mekanikal? Iaitu tenaga yang dihasilkan apabila sesuatu mesin atau objek berubah kedudukannya. Jadi bila mesin ataupun objek berubah kedudukannya, maka dia menghasilkan tenaga mekanikal. Kemudian cara nak menurunkan kerusi ni pula iaitu dengan menekan butang lain. So pada konsol ni ada butang lain. Jadi bila butang ditekan pada konsol ni, dia menyebabkan injap kedua terbuka. Jadi bila injap kedua terbuka, so di bawah pengaruh berat yang terlebih dan juga minyak di bawah tekanan di dalam silinder ni tadi akan dilepaskan semula ke dalam besin. So bila minyak dilepaskan semula ke dalam besin menyebabkan kerusi ni akan turun ke bawah. Hey there guys, Paul here from theengineeringmindset.com. In this video, we're going to be learning the basics of how solenoid valves work. Coming up, what do they look like, why are they used, where are they used, and how do they work? Solenoid valves are used to convert electrical energy into mechanical energy. Solenoid valves have quite a distinctive look about them. As you would expect, they have the valve body, but on the top they have a block which will have some cables coming out once the valve is installed. This top part is the solenoid and the bottom part is the valve, therefore making a solenoid valve. So where do we use or find solenoid valves? The short answer is everywhere. Solenoid valves can be found in everything from washing machines up to space rockets, although we're going to focus on the industrial and HVAC applications for this video. Another very common application for solenoid valves in refrigeration systems is in the hot gas defrost line to control the flow of hot refrigerant into the evaporator during the defrost cycle. When the moisture in the air condenses on the tubes of the evaporator, it will freeze and cause a buildup of ice. We need to remove this to ensure efficient operation, so we open the solenoid valve to send hot refrigerant from the compressor through the evaporator instead of the condenser.
Then, once the defrost has completed, the solenoid valve shuts and the system continues as normal in cooling mode.